Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam di alam maya. Saya sentiasa mendoakan agar anda semua sentiasa sihat walafiat. Apa khabar Puan Rubidin? Semoga sihat bersama dengan keluarga, bahagia dalam keadaan yang tidak menentu begini. Saudara Fuwi, how are you? Hope everything is fine. Saudara Mat Ridwan, Waalaikumsalam. Itu juga dengan saudara Haji Asyad Sabiran, saudara Syuhami Megat Ridwan, saudara Abdul Hadi Syad, saudara Hamidah Ida Midah. Ibrahim Cik Muda, apa khabar saudara? Terima kasih hadir sahabat malam. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, Saadiah Otok. Ini dari Sarawak kot gamaknya ni. Saudara Herman, apa khabar saudara Herman? Bi sihat bi ya, Ruby ya. So Abu Names, saudara Baharudin Harun, saudara Ahmad Mohaini, terima kasih memberi saya semangat. Saudara Paipun IP, nama macam-macam nama kita ada. Saudara Azman, saudara Ismi Rakyat, apa khabar Mi? Sangkut-sangkut dah, biasalah tu. Kerana nampak gayanya Jekom akan berusaha untuk mencari pengaruh dengan bos baru dia itulah. Saudara Nuha Fariha, saudara Puan Nuha Fariha, Waksu, apa khabar Waksu? Peta Lolo, saudara Abdul Ghaffar Ibrahim, saudara Abu Golira Utara, serta teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, satu persatu akan saya santuni usai pencerahan saya malam ini, kerana malam ni banyak benda nak dicakap. Tambah-tambah lagi dengan perkembangan politik yang terbaru. Saya harus memberi laporan tentang kedudukan COVID hari ini. Nampak gayanya masih belum ada kelegaan. Hari ini, hari Jumaat, tanggal 27 Ogos, saudara. Dan virus corona terus menyerang. Walaupun ada pengurangan, semalam 24,559, berdebar juga kita. Tapi hari ini ada sedikit susut, iaitu 22,070. Namun, keadaannya menjadikan jumlah terkumpul sudah 1,662,913 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan kematian hari ini begitu tinggi, iaitu 339 warga kita yang tewas kesan jangkitan virus corona, dan jumlah keseluruhan warga kita yang menemui ajal COVID-19 ini adalah 15,550 orang. Bukan sedikit saudara. Sebab itu saya sentiasa memberi peringatan, jaga diri saudara, jaga penjarakan sosial, jaga kebersihan. Kalau tak perlu, tak payahlah keluar rumah. Saudara, rawatlah cinta kasih bersama keluarga saudara. Laporan setakat ini di Perlis, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona meningkat lagi. Semalam 67, hari ini 76. Begitu juga di Kedah. Semalam 1,538, hari ini 2,072 di Kedah. Di Pulau Pinang sedikit susut daripada 2,078 kepada 1,829. Alhamdulillah di Perak juga nampak gayanya ada penurunan. Dah 2 hari dah turun. Semalam daripada 1,350 susut kepada 1,170. Hari ini 939. Yung, jaga kebersihan elok-elok ni. Teruslah berusaha untuk kita memutuskan jaringan virus corona ni. Di Selangor juga nampak gayanya ada susut. Semalam 6,936. Hari ini 5,920. Di wilayah persekutuan ada peningkatan balik. Semalam 881, tapi hari ini 1,068. Begitu juga di Putrajaya, semalam 20, hari ini 39. Dan Negeri Sembilan, kau logo lah sikit ni. Sebab semalam 526, hari ini 338. Tetapi di Melaka nampak gayanya saudara masih lagi memperlihatkan peningkatannya daripada 515 kepada 589. Orang Melaka jaga dah 2 hari berturut-turut ni meningkat ni. Di Johor ada sedikit kurang. Semalam 2,785, hari ini 1,809. Di Pahang juga ada sedikit susut daripada 690 kepada 610. Begitu juga di Terengganu susut daripada 567 kepada 488. Kelantan juga susut tapi masih lagi ribuan. Semalam 1,412, hari ini 1,051. Tetapi di Sabah walaupun susut tapi masih lagi pada lingkungan 3,000 ke atas. Semalam 3,487 dan hari ini 3,010 orang. Artinya di Sabah selama 4 hari warga Sabah yang dijangkiti oleh virus corona adalah 3,000 lebih.
Mula-mula 3,376, kemudian 3,224, kemudian 3,487 semalam. Hari ini 3,010. Jumlah keseluruhan di Sabah sudah 137,000 warga Sabah yang dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di Labuan, nampaknya ada sedikit peningkatan daripada 3 kepada 8. Dan di Sarawak terus meningkat. Semalam 2,024, hari ini 2,224. Menjadikan angka terkumpul di Sarawak adalah 107,296 warganya yang dijangkiti oleh virus corona. Untuk bulan ini sahaja, saudara, bulan Ogos, jumlah terkumpul termasuk hari ini 22,070 sudah menjadi 549,641 orang sebulan saja. Belum sampai sebulan lagi. Ini bulan kemerdekaan, artinya kita masih belum lagi merdeka daripada serangan virus corona. Sebab itu saya mengharapkan kita harus berhati-hati dan menjaga kebersihan. Berusahalah kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari sebaran jangkitan. Dan tak tahulah menteri yang baru ni apakah ada upayanya, kita tak tahu. Baik saudara, kita pergi sedikit tazkirah pendek. Kerana daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk syurga seorang penipu ataupun orang yang bakhil, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, dan pemimpin yang berperangai buruk. Ini sabda junjungan Rasulullah SAW, saudara. Kerana orang yang pertama kali akan masuk syurga adalah hamba yang taat kepada Allah dan kepada tuannya, iaitu majikannya. Status ini adalah status isnad makbul. Hadis riwayat daripada Ahmad yang ke-32. Jadi sebenarnya saudara, Rasulullah SAW berpesan supaya umatnya harus menyelamatkan diri daripada ancaman yang tidak akan masuk syurga kepada mereka yang mempunyai ciri-ciri, iaitu orang yang menipu, orang yang bakhil, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan pemimpin yang berperangai buruk, pemimpin yang menjauhkan rakyat daripada kehidupan yang sejahtera. Sebab itulah kita mengharapkan, jadilah kita sebagai pemimpin yang benar-benar mengutamakan rakyat yang di bawahnya. Janganlah kerana kepentingan, kerana kedudukan dan pangkat, kita sanggup menyusahkan rakyat. Ini pesan baginda Rasulullah SAW, bukan kata saya. Saudara, orang yang pertama kali akan masuk syurga adalah hamba yang taat kepada Allah dan kepada tuannya, itu majikan. Ingat saudara, negara rahmah, umat sejahtera. Ini harapan kita supaya negara kita ini, ummah, saudara-saudara kita ini hidup dalam kesejahteraan. Saudara, itu tentang sabda junjungan. Sekarang kita masuk bab mutiara kata. Sebab teman saya, saudara Hibil, masih lagi tekun, masih lagi bersemangat menghantar kepada saya kiriman kata-kata mutiara. Kata Cikgu Hibil, harta yang sangat bernilai adalah anak. Oleh itu, jagalah anakmu sebagaimana kamu menjaga hartamu. Nescaya Allah akan melipat gandakan rezekimu. Jadi saudara yang mempunyai keluarga, yang punya anak, kena ingat bahawa setiap kelahiran anak itu adalah dibekalkan oleh Allah SWT dengan rezeki. Terima kasih saudara Hibil mengingatkan kita. Saudara, baik. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau negara berbelanja tanpa had, kita akan menuju kebangkapan. Ya, saudara Zahrul, saudara Nana, saudara Anwar, saudara Bani Had. Ini teman-teman kita yang masuk melalui wall Instagram, saudara, ya. Tak tahulah saya hari ini apakah keputusan kumpulan wang simpanan pekerja bagi mereka yang menanti dengan penuh harapan. Saya amat mengharapkan agar warga, sebab hari ini hari Jumaat, agar warga-warga yang bertugas di kumpulan wang simpanan pekerja, berikanlah sedikit keperhatianan anda kepada saudara-saudara kita yang begitu mengharapkan agar pengeluaran wang mereka dapat ditunaikan dengan segera. Begitu juga dengan teman-teman yang memimpin syarikat perbankan. Berilah keperhatianan anda. Jadi janganlah terus menagih hutang, memberi peringatan, akan memfuliskan. Sekarang ni rakyat dah tak ambil kisah dah. Kalau bank kata nak memfulis pun memfulis dah. Sebagaimana saya nyatakan semalam, 90%, saudara. 90% daripada usahawan Bumi Putra sudah pun berada
di jurang hampir kepada kebangkrapan ataupun muflis. Begitu ramai saudara. Ini bukan kenyataan saya, ini kenyataan daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah warna-warni keluarga 69. Yalah, kabinet lagi ni, kabinet keluarga 69 lah tu. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni juga dulu pantun kiriman Pak Nazil daripada Perlis. Pak Nazil, ya, bukan Pak Nazir, saudara. Kata Pak Nazil, roti jala lempeng kelapa dibeli rasa di kedai Pak Mat. Kebanyakan gila tidak serupa. Gila kuasa meruntuh umat. Ini Dr. Pak Nazil kita ni memberi peringatan. Kalau gorang yang gila kuasa ni akibatnya meruntuhkan umat. Kemudian katanya lagi, Tok Syekh memetik sukun, buah papaya batangnya patah. Pemimpin asyik dipentas berlakon, rakyat meloya, ada yang nak muntah. Ini keadaan saudara, kalau pemimpin asyik dia berlakon aja dengan cakap macam-macam tapi tidak ada keabsahan realitinya, maka akhirnya rakyat rasa meloya lihat mereka. Mereka hilang keyakinan, hilang kepercayaan. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya perlu memberi peringatan supaya jangan disalah tafsirkan setiap ungkapan kata-kata saya. Ya, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Sebab saya tidak bertanggungjawab. Kerana saya lihat mereka melakukan suntingan tidak menyunting dari awal. Dia menyunting di pertengahan, kemudian gunakan 10 minit, 15 minit yang membawa maksud yang berbeza dan lari daripada maksudnya. Jadi anda harus bertanggungjawab atas suntingan anda itu dan jangan jerat diri saya dengan keadaan yang bukan-bukan saudara. Saya melontarkan pandangan saya mesti didengar, ditonton dari awal sampai habis satu persatu. Saudara, dan saya perlu mengingatkan ini adalah pencerahan politik. Dia tidak ada pencerahan ekonomi. Saya bukan pakar ekonomi. Saya adalah warga yang lama dalam dunia politik dan berdasarkan kepada apa yang saya lihat, apa yang dapatan saya melalui media sosial, medsos ataupun daripada berita-berita arus perdana. Dan prinsip kita saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya boleh melontarkan pandangan, anda boleh menerima, boleh bersetuju ataupun tidak. Ini saudara Janab Siamat, kita tonton bersama, terima kasih. Ini keadaannya saudaranya ZMR Z. So kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan saudara kena ingat ya bahawa saya ini warga UMNO. Ya tentulah saya akan mempertahankan parti saya. Jadi kalau saudara mengharapkan saya memuji parti-parti lain itu, tak sepatutnya begitulah. Saya orang UMNO saudara. Jadi saya cakap saya harus mengaku. Jangan saudara memikirkan bahawa saya ini orang kata U-turn dan sebagainya. Dan dalam keadaan kita bersetuju untuk tidak bersetuju, saya amat memohon kepada saudara, kalau saudara mau mengirimkan kiriman dan sebagainya, gunakanlah bahasa yang baik-baik. Malam tadi saya tengok ada 2 orang mengirim bahasa yang cukup tidak baik. Saya tidak mau mengungkapkan kata-kata begitu kerana itu bukan bahasa kita. Itu bukan cara kita berbicara dengan teman-teman. Saya menganggap saudara yang berkesempatan bersama saya adalah teman saya. Sama ada teman setia, teman sejati ataupun teman bergurau senda maupun teman untuk berbicara. Saudara, so hari ini saudara, saya melihat bahawa tugas Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, saya menyangkakan lebih mencabar lagi. Kerana selain beliau perlu berhadapan dengan keabsahan di Parlimen. Sebab ini titah duli Yang Mulia Tuan Agong. Mau supaya beliau membawa usul undi kepercayaan di Parlimen. Jadi dengan berbekalkan 114 sokongan dan keadaan hari ini, saya rasa gayat. Ini keadaannya begitu mencabar saudara. Kerana beliau cuma ada 114 orang ahli Parlimen. Walaupun beliau dah telah mengadakan pertemuan dengan pimpinan pembangkang daripada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lee Goh Eng dan Mat Sabu, itu bukan ada jaminan. Mereka hanya menyatakan bahawa mereka tidak akan menyulitkan suasana. Menyulitkan bukan kata tak mesti menyokong. Harus ingat, harus berhati-hati. Saudara. Dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri juga perlu menunjukkan kepimpinan yang baru. Dia tak boleh macam yang saya terima kiriman macam-macam kabinet
baru tapi mangkuk semua yang lama juga. Itu saya. Jadi beliau harus memperlihatkan ke arah mana dia nak bawa negara ini, kepimpinan hari ini. Sebab sebagai seorang Perdana Menteri, dia menerajui negara. Selalu saya kata pada teman-teman, ini bukan memimpin sebuah syarikat senam berhad. Menjadi CEO ataupun pengarah urusan sebuah syarikat senam berhad, okey. Ada pengurus makanan, pengurus itu, pengurus ini. Ini adalah syarikat yang bertaraf multi-billion dollars company yang diapungkan di bursa saham seperti di New York dan Dow Jones. Bukan sikit. Jadi you mesti mempunyai pemikiran, pemandangan dan kecekapan. Kalau nak diibaratkan sebagai sebuah batera, bahawa beliau lah menjadi nakoda yang baru kepada batera yang dia kena tahu. Dia tak boleh hanya berdasarkan pada kompas. Kompas masa silam dan kompas masa depan itu tidak boleh jadikan alasan sebab kompas juga boleh silap. Dia mesti tahu membaca sinar bintang. Kena tahu bintang timur, bintang utara, bintang barat dan bintang selatan. Tak boleh meletakkan bahawa pimpinannya hanya bersandar kepada bintang selatan yang sentiasa berubah-ubah. Beliau juga harus tahu bagaimana arah angin. Angin inilah cabaran politik. Kalau beliau tidak boleh membaca arah angin, tentulah batera negara kita ini berada dalam gelombang yang paling tenat. Silap bulan kita boleh karam. Dan beliau juga perlu tahu jaluran, di mana batu karangnya, di mana reba-reba, supaya batera ini tidak terdampar di lautan yang begitu ganas. Hari ini beliau berada sebagai Perdana Menteri. Bukan mudah, saudara. Saya cakap gayat. Kalau orang tak berkeupayaan, hanya orang-orang tertentu saja yang mampu melayari batera. Sebab itu saya katakan macam contohnya, macam Datuk Seri Zahid Hamid, Datuk Najib. Begitu selama 9 tahun beliau menerajui kepimpinan negara. Kalau dia gayat, tak adalah negara dalam keadaan yang bagaimana yang ditinggalkan. Semacam mana pun Dr. Mahathir, Allahyarham Tun Razak, Tun Hussein On, ini mereka wibawanya tinggi. Jadi almarhum Tengku Abdul Rahman pun sampai ketika dia kena serah pada Tun Razak. Sebab ini cabaran. Kita baru lepas mencapai kemerdekaan, kemudian nak mengemudi negara yang baru merdeka pasca kemerdekaan. Rakyat penuh dengan kemiskinan. Jadi sebab itu ada dasar-dasarnya yang diutarakan, dikemukakan oleh almarhum Tun Razak. Itu dasar ekonomi baru. Agar rakyat boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita kena ingat bahawa rakyat di Malaysia ini, saudara, ada beberapa kaum. Dan antara kaum terbesarlah kaum Melayu. Kaum Melayu ini adalah tergolong daripada golongan yang miskin tega. Betul, ada masyarakat India juga miskin juga, dia tinggal di estate dan kawasan luar-luar bandar. Tetapi mereka tidak mempunyai keluarga yang besar. Nak dibandingkan dengan warga keturunan Cina, mereka tidak mempunyai keluarga besar. Bila keluarga besar, bila keluarga kecil, komitmennya sedikit. Selalunya keluarga keturunan Cina dia cuma anak 2-3 orang saja. Tapi orang Melayu ni anaknya berbelas. Kadang-kadang ada pula 2-3 keluarga lagi. Dan tentulah mereka memerlukan sumber pendapatan yang besar untuk membiayai persekolahan contohnya, membiayai kehidupan. Anak keluarga Melayu yang berada di luar bandar, kalau keluarganya sampai 10 orang, macam mana biaya pendidikan? Dunia hari ini menuntut biaya pendidikan begitu tinggi. Kalau keluarga Cina dia 2 orang aja anak, tak ada masalah, boleh hantar pergi Australia ke. Perbelanjaan 2 orang berbeza dengan 10 orang. Begitu juga dengan menyediakan makan pakainya. Begitu juga dengan rumah kediaman. Dan apabila negara berada dalam keadaan yang begitu tenat seperti sekarang ini, tentulah yang begitu banyak terkesan adalah warga bangsa Melayu yang merupakan majoriti penduduk di kawasan di negara ini. Dengan kedudukan ekonomi begitu, tentulah ini menghambat kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri untuk memikirkan secara mendalam macam mana nak menyelesaikan masalah. Jadi sebab itu fokus beliau, rakyat juga tertumpu apabila beliau mengumumkan barisan kabinetnya. Kerana kalau silap percaturan, ia pasti akan melemahkan struktur pentadbiran kerajaan. Dan ini akan mengundang padah kepada rakyat dan negara. Sebenarnya sebelum kabinet diumumkan, rakyat mengharapkan bahawa beliau melakukan perubahan. Antara perubahan yang diharapkan oleh rakyat adalah pembentukan kabinet yang kecil. Sebab dalam keadaan negara yang tidak mempunyai cukup kewangan, sebab kita dalam keadaan berhutang. Cuba saya lihat pimpinan terdahulu tak berhenti dengan berhutang. Malahan 10 hari terakhir
Sebelum Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin meninggalkan anjung kuasa Sri Perdana, beliau membuat pinjaman hutang. Kerajaan beliau membuat pinjaman sekitar 11 bilion. Itu celipan daripada kiriman Datuk Seri Najib. Bukan saya kata. Datuk Seri Najib, beliau melihat, memerhati setiap perkembangan ekonomi negara. Dan beliau punya pengalaman yang begitu luas. Jadi, berbekalkan kerajaan yang berhutang, apakah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri mampu untuk menangani yang kehadapan ni lagi? Mana nak cari duit? Sebab itu, rakyat mengharapkan supaya pembentukan kabinet biarlah yang kecil. Supaya kita tidak dilihat membazir. Dan tidak ada berlaku tindih-menindih tiap-tiap kementerian. Ini saya lihat berlaku pertindihan dan pertukaran pun tak banyak berubah. Jadi sebab itu, dalam keadaan begini, perubahan yang diharapkan oleh rakyat ini untuk jangka masa panjang, bukan sekedar pendek, saudara. Ini keadaannya. Sebab itu bila saya lihat kenyataan yang tulisan daripada Sri Politik Datuk Ismail Sabri, begitu indah bahasanya, indah harapannya, iaitu saudara Datuk Syed Fazmi, Sri Politik kepada Perdana Menteri, dia buat tulisannya, dia kata keluarga Malaysia membawa falsafah kebersamaan. Benar? Togetherness. Kemudian hidup di sebuah negara yang mengamalkan demokrasi dan merdeka. Seperti Malaysia ni. Kemudian katanya, ini bukan satu jajaran baru politik, tapi satu komitmen untuk semua. Dan sebenarnya rakyat sudah menuju ke arah itu. Kita tidak mahu lagi adanya politik yang jumud, politik yang menggunakan racial ataupun rasis, yang meletakkan kaum lain sebagai mangsa atau dikambing hitamkan. Kita mencari kebersamaan bersama. Jadi untuk itu, kata Datuk Syed Fazmi, dia kata kita harus bersama memerangi isu rakyat. Hari ini beliau mengakui, sebagai sesama politik pada Perdana Menteri, beliau mengakui bahawa negara dan rakyat berhadapan dengan pandemik COVID-19 serta kemelut ekonomi. Dan ini juga selaras dengan menjunjung titah Duli Yang Memulia Yang Pertuan Agong agar pemimpin-pemimpin politik duduk bersama menyelesaikan permasalahan rakyat yang dihimpit dengan kesukaran saat berhadapan dengan pandemik ini. Jadi kata saudara Datuk Syed Fahmi, dia kata Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri berkata bahawa kita mesti walk the talk. Betul, tak ada masalah. Memang impian semua orang kita nak menjadi walk the talk, iaitu berjalan dengan gagah dan perkasa. Tapi kalau keadaan yang saya lihat, kalau sebuah kerajaan yang hanya mempunyai retorika, kononnya beraspirasikan keluarga Malaysia, yang akan berhadapan dengan pandemik 19 dan masalah ekonomi, segalanya mungkin berlaku. Jadi sebab itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri harus berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Malahan beliau perlu menawarkan kerjasama, rentas parti, rentas sempadan, menawarkan sesuatu pada rakyat. Hari ini sudah sebulan warga kita yang berada dalam kemelut kehidupan yang sukar. Dan saya lihat banyak lagi yang ni saudara Roslan tangkap muat, biasalah dia kata. Jadi gelap masa depan. Saya hari ini sebenarnya menerima banyak kiriman. Dan saya cubalah cari satu-satu, kalau ada lah teman-teman yang memberi reaksi positif. Tak ada. Tambah-tambah lagi yang datang daripada teman-teman saya warga UMNO. Mereka menzahirkan kekhawatiran. Kerana hari ini saya nak balun lebih-lebih pun tak boleh, sebab beliau dah datang daripada UMNO. Tapi saya kena bagi koreksi, saya harus mengutarakan pandangan saya dan juga kritikan saya. Saya tak boleh bersikap kerana dia orang UMNO, saya akan pertahankan kalau tak betul, tetap tak betul lah. Dan hari ini, apa-apa sahaja tindakan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, tempiasnya akan dipikul oleh UMNO. Kerana hari ini rakyat akan melihat ini kerajaan yang dipimpin oleh orang UMNO. Kalaulah pimpinan ataupun barisan kabinet yang ada itu terdiri daripada kalangan mereka yang korup, orang akan mengatakan UMNO ni korup. Kalau tidak berupaya menangani satu isu, orang akan cakap UMNO ni cakap je lebih, sembang aja kuat, kencang saja. Ini sebab kita menuju sebagaimana pesanan
Saya nak bagi tahu saya pesanan Datuk Seri Presiden UMNO juga memberi pesanan. Dia kata di sebelayak tahniah kepada Perdana Menteri yang ke-9 apa ini dengan ucapan membawa aspirasi keluarga Malaysia, itu sebuah kerajaan baru beraspirasikan keluarga Malaysia yang akan berusaha menangani pandemik COVID-19 sebaik mungkin. Jadi beliau mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri berusahalah sehabis baik untuk memperbaiki keadaan ekonomi rakyat dan negara agar segera terkeluar dari kesuraman sekarang ni. Malah menawarkan kerjasama rentas parti politik agar semua pihak dapat berganding bahu menyelamatkan negara. Ini pesanan daripada Presiden Parti. Dan bagi mencapai aspirasi keluarga Malaysia, maka barisan pimpinan kerajaan yang baru perlulah mempunyai semangat keluarga Malaysia. Itu impian Presiden. Tapi saya yakin benda ini tidak dirunding waktu beliau nak membentuk barisan kabinet yang baru ini. Saya yakin juga beliau tidak berunding dengan mantan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib yang punya pengalaman. Sepatutnya kita orang baru ni kena santunilah, kena tanyalah juga. Bertanya khabar, minta dia, sebagaimana saya katakan 2-3 malam lalu. Bertemulah pimpinan-pimpinan terdahulu. Kita ada penasihat UMNO yang Muhammad Mela Tengku Razali Hamzah, duduk macam mana aku nak buat, jumpa dengan Datuk Seri Najib. Pengalaman beliau bukan 1 hari, 9 tahun menjadi Perdana Menteri. Jumpa dengan Presiden walaupun beliau sakit. Sambil-sambil itu tanyalah macam mana nak pembentukan begini. Ambil. Jangan kita tunjuk kesombongan kita. Jangan bila kita dah dapat jawatan itu kita rasa aku adalah segala-galanya. Ini saya rasa benda ni mengundang masalah. Sebab itu kata Presiden UMNO, dia kata pemimpin yang akan dibawa masuk dalam kerajaan mestilah dianggotai dalam kalangan pemimpin yang berkaliber dan sentiasa bersemangat kepada semangat rakyat Malaysia. Jadi semua aspirasi keluarga Malaysia dapat direalisasikan untuk membawa negara keluar daripada krisis kesihatan dan ekonomi. Itu impian dan harapan daripada Presiden UMNO. Tapi saya tidak nampak benda begitu. Begitu juga naib Presiden rakan karib yang bawa Perdana Menteri. Dalam jajaran, saya bercakap sebagai warga UMNO, saudara, jajaran politik UMNO malam ini Majlis Tinggi sedang bersidang. Yang Datuk Seri Khalid Nordin sebagai naib Presiden, beliau pun bersetuju, bukan tak bersetuju dengan pimpinan daripada Datuk Ismail Sabri. Sebab itu beliau mengharapkan lahirnya paradigma politik baru. Jadi kerana itu mesti ada persefahaman dan kenyataan bersama antara Perdana Menteri dengan kepimpinan Pakatan Harapan untuk bekerjasama dalam menyelesaikan kemaslahatan negara adalah permulaan era baru yang sangat positif. Beliau mengalur-alurkan, tak ada masalah. Artinya UMNO sudah mengambil sikap keterbukaan untuk menyantuni dengan mana-mana siapa saja demi untuk kepentingan rakyat. Kemudian kata Datuk Khalid, dia kata persetujuan bersama ini berlaku hanya 3 hari setelah Perdana Menteri menyatakan kesediaan beliau untuk bekerjasama rentas parti dan ideologi dalam semangat keluarga Malaysia. Politik Malaysia tidak boleh lagi dalam takut yang lama. Betul. Prejudis terhadap pembangkang mesti berakhir. Begitu juga persepsi negatif terhadap kerajaan harus berubah. Sebab masalah sekarang kita ni, kalau persepsi rakyat terhadap kerajaan yang ada hari ini masih lagi sebagaimana yang kita alami 22 bulan di bawah pentadbiran Pakatan Harapan, setahun lebih di bawah Perikatan Nasional, tentulah usaha-usaha yang dilakukan tidak akan mencapai. Sebab itu semua mesti dianggap sebagai rakan penting dalam kesuburan demokrasi. Sebab itu beliau berharap agar langkah besar yang dimulakan oleh Perdana Menteri 2-3 hari dulu akan disusuli dengan pelbagai tindakan yang lebih terangkum dari kedua-dua pihak. Cuma saya, itu ada kawan-kawan bertanya pada saya, bagaimana dengan PAS? Itu saya kata PAS ini lupakanlah Muafakat Nasional. Saya tidak nampak lagi Muafakat Nasional ini boleh diperkasakan semula. Yalah, kita bukanlah mengungkit. Saya tidak mau mengungkit saudara ya, tapi ini adalah bukti nyata. Apabila Presiden PAS mendapat rawatan di hospital, kita warga UMNO pun turut mendoakan. Kita turut mendoakan kesejahteraan beliau segera sembuh, supaya dapat memimpin parti PAS dengan baik. Kita ada pemimpin kita buat kunjungan, rawatan dan sebagainya. Tapi bila Presiden UMNO masuk hospital, cuma yang datang Perdana Menteri dan Datuk Seri Najib. Itu saja. Datuk Seri Najib tu memanglah sahabat yang setia. Sebab selama ini ku mencari-cari teman yang sejati. Jadi tidak tercerna
daripada pimpinan PAS. Malahan ada je pula yang saya tengok culipan-culipan berita yang agak negatif. Sedangkan kawan bergelut dengan kesakitan, deritanya. Ini gambarannya, saudaranya. Saya semua hanya sekadar melahirkan kekecewaan saya apabila presiden kita berada dalam keadaan begitu. Orang buat tak tahu. Tentulah kita rasa kecewa. Kalau mereka, kita lawak. Bukan nak mengungkit, saudara. Ya? Tapi ini realitinya. Saudara Syahri Zairi, rakyat sangat kecewa. Sebab itu saya katakan tadi, bahawa saya menerima kiriman yang paling banyak hari ini. Sejak daripada jam 11.45. Sampailah jam dekat maghrib tadi. Tak berhenti-henti. Antara sahabat saya ini yang mengantar ini, saudara Aimee Sharif. Dia tak puas hati, dia kirim ini apa, dia tak puas hati bercakap, dia kirim lagi. Dia kata, mampukah kabinet? Saya mengatakan kabinet keluarga 69. Kau boleh tongan telah balik le. Mampukah kabinet keluarga 69 ini mengubah wajah ekonomi dan sosial negara kita? Dia tak puas hati, dia tanya lagi. Dia kata, mungkin seluruh menteri UMNO yang di bawah PN20 ini akan bakal hangus menjelang PRU15. Dan beliau mengharapkan agar pengerusi, presiden dan pengerusi perhubungan UMNO negeri bersedialah dari sekarang untuk mengenal pasti calon-calon muka baru yang harus kita ketengahkan untuk bertarung dalam pilihan raya yang ke-15 nanti. Sebab kalau yang ada sekarang ni diturunkan, saya nampak uyup. Itu keadaannya. Sebab kata saudara Aimee Sharif, kita tak mahu lagi adanya pengkhianat dan parasit dalam UMNO. Perlu diadakan satu pembersihan. Itu pandangan sahabat saya, saudara Aimee Sharif dari Pahang. Sambil bergurau dengan dia tadi, saya kata, tak apalah, lepas ni kita makan apa ini, patin tempoyak lah ya. Saya kata, saudara Aimee, tahniah, saudara dapat cucu baru. Begitu juga dengan Puan Mariam Siddiq. Puan Mariam Siddiq menghantar kiriman saya, dia kata salam, dia kata, tu sedih yang teramat sedih. Katanya, frame ini gambar, bingkai gambar, frame yang sama bentuknya. Tapi tidak ada perubahan. Derita rakyat akan berterusan. Beliau menzahirkan kegusarannya bahawa dia kata derita rakyat nampak agaknya akan berterusan. Seorang teman sahabat saya, Datuk Mio, ini teman jurnalis saya, dia kata dia melihat bahawa ini juga seolah-olah mencabar situasi UMNO yang bakal mengundang perbalahan dalam UMNO. Sebab kalangan menteri-menteri yang dilantik ini, reaksinya adalah mereka-mereka yang menentang presiden. Saya katakan tak mengapa, tak ada masalah. UMNO mengamalkan demokrasi. Ni saudara Duran Labu, lori sampah aja yang tukar. Ya, driver lori sampah, dia pemandu je yang tukar. Ini keadaannya. Saya melihat rakyat, saudara Syafri Zairi, dia kata rakyat makan ubi kayu lah jawabnya. Saya nampak begitu, saudara. Dan warga UMNO tentu lebih kecewa lagi apabila melihat pembentukan itu Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah dipinggirkan. Jadi masalah soalannya, beliau tak ada bermasalah dengan naik presiden. Beliau adalah Ketua Penerangan pada Barisan Nasional. Beliau adalah Ahli Majlis Tinggi UMNO. Dan beliau tidak ada masalah dengan Perdana Menteri. Beliau bermasalah dengan mantan Perdana Menteri yang lalu. Sebab beliau memula mengorak langkah menarik diri daripada kabinet Tan Sri Muhyiddin. Tapi apakah, kerana beliau tak dilantik semula, apakah ada tangan-tangan gaib di belakang Datuk Ismail Sabri? Macam saya nyatakan semalam, apakah beliau gayat bahawa dengan berbekalkan 114 sokongan ahli-ahli parlimen itu pada 7 September nanti kemungkinan akan berlaku usul keabsahan ini, maka beliau akan terbang uyup. Beliau dah muat jajaran dengan parti Pakatan Harapan, dengan DAP, dengan PKR, dengan Amanah. Sepatutnya dia tak perlu takut. Tapi bila saya lihat Datuk Samsul Nasarah ni diketepikan, macam ada dendam seseorang. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menzahirkan, nak kata dia tak kerja, beliau lah merupakan menteri yang cukup prihatin pada rakyat. Sewaktu beliau menjadi menteri yang menjaga tenaga nasional, air dan sebagainya, beliau memberi levy selama 6 bulan. Bahawa kalau tak bayar pun api takkan dipotong. Jaminan beliau sebagai menteri waktu itu.
Saudara jangan lupa. Jadi apakah tindakan beliau itu mengguris hati Tan Sri Muhyiddin, maka Tan Sri Muhyiddin minta supaya Datuk Ismail Sabri tidak melantik beliau. Itu saya tak tahu. Itu persoalannya. Dan sekarang ini saya nampak banyak cabaran yang bakal dialami oleh Perdana Menteri. Saya memang kenal, secara peribadi saya kenal baik dengan Datuk Ismail Sabri. Sebab itu saya rasakan, sebab kami bersama dalam pergerakan pemuda yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Kalau beliau menghayati cara-cara kepimpinan, tentulah tidak macam sekarang ni jadi 69. Jadi kelang kabut. Saya kenal beliau seorang yang baik. Dia baik, dia bukan latar belakangnya sebagai peguam, dia bukan banyak cakap pun. Tetapi bagi saya ilmu yang diturunkan tu seolah tak dihadamkan. Dan saya melihat seperti buah durian lah, macam saya katakan, pemimpin ni dia seperti buah durian. Kalau tak cukup masak, apa pun tak boleh buat. Dalam keadaan sekarang ni, Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Okey, tak ada masalah. Tetapi kalau kita diumpamakan seperti buah durian, bau ada, tapi belum cukup masak, belum jatuh. Jadi kalau kita petik buah durian tu, orang Perak kata gurau mangkor. Durian mangkor ni apa tak boleh nak buat? Nak buat serawa tak boleh, nak buat tempoyak tak boleh, nak makan biasa pun tak boleh. Tapi kalau durian itu dah matang, dah masak, dia jatuh, walaupun suasana dia tepuk tupai pun, buahnya harum dan enak dimakan. Jadi dalam keadaan begini, saya lihat cara pembentukan kabinet, yang saya akan ulas nanti tentang senarai barisan kabinet itu, saya melihat macam tak masak lah, saudara. Sebab maka saya katakan jawatan Perdana Menteri ni gayat, saudara. Calang-calang orang boleh kecundang. Sebagai nakoda, ibaratkan pada kapal, dia tak tahu di mana dia reba, tenggelam kapal nanti. Sebab kita telah mengalami, rakyat negara mengalami suasana yang cukup suram di bawah pimpinan Kerajaan Pakatan Harapan apabila UMNO, Barisan Negara Nasional, ditewaskan. Ini realitinya. Dan kita warga UMNO berlapang dada. Kita tak ada memberontak, kita tidak ada mengadakan apa demonstrasi jalanan. Dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib menyerahkan kuasa dengan berlapang dada. Tak ada masalah, tak ada dendam di hati. Kau dah menang, ambil lah. Sedangkan waktu itu kalau Datuk Seri Najib mau mengekalkan kuasa, rakus pada kuasa, dia boleh pakat dengan PAS, dia boleh beli, dia boleh ada skill outing, dia tak nak. Dia pengamal demokrasi yang tulen, memperakui pihak yang menang. So serah pada pimpinan Parti Keadilan waktu itu, saya. Dan waktu itu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi belum keluar dari penjara. Jadi mereka dah pakat bagi Dr. Mahathir selama 22 bulan lah keadaannya huru-hara jadinya, saudara. Ini realiti rakyat dapat melihat. Dan akhirnya dengan langkah Sheraton tumbang. Naik pula ini Tan Sri Muhyiddin. Kita tak berebut kuasa. Sebab itu Datuk Seri Najib lah antara orang yang pertama yang menandatangani, bersetuju Tan Sri Muhyiddin diangkat sebagai Perdana Menteri. Tidak ada dendam di hati. Okey, ambil lah, tak ada masalah. Tapi beliau dihina dengan macam-macam perkataan. Saya pun terkejut. Waktu akhir sebelum dia meninggalkan jawatan sebagai Perdana Menteri, masih lagi menghamburkan berbagai tuduhan terhadap Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid. Jadi bagi saya, tapi pemimpin yang baik begitulah, dia akan menghadapi cabaran. Saya nak bagi tahu kepada saudara, bila orang bertanya pada Imam Al-Ghazali dan Imam Bukhari, dia kata macam mana kita nak mencari pemimpin yang terbaik ummah selepas ketiadaan Rasulullah SAW. Kata Imam Bukhari, kamu nak cari pemimpin, carilah orang yang paling banyak menerima fitnah dan tomahan. Dan orang yang paling banyak menerima fitnah dan tomahan Datuk Seri Najib. Kalau kamu mencari pemimpin yang baik, carilah mereka yang mempunyai banyak fitnah, yang diserang dengan pelbagai fitnah. Kalau kamu memiliki pemimpin yang dipuji, yang dipuja, kamu tunggulah kehancuran. Itu gambaran yang saya beritahu, saudara. Soal sekarang ni, saya ingin bertanya, mampukah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dengan barisan kabinetnya? Dia tak boleh nak mengharapkan besok nak menyalahkan menteri, tak boleh. Sebab dalam ucapannya tadi dia kata bagi tempoh 100 hari. Saya kata kalau 100 hari, kalau mayat dalam kubur 100 hari dah busuk, saudara. Kalau dah 100 hari tu mayat ataupun bangkai binatang dah tak keluar dah pokok-pokok yang busuk semua tu, kita tak perlu tunggu 100 hari. Takkanlah negara akan melama kehancuran teruk.
Sepatutnya sekarang ni bermula daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, minggu pertama kita harus melihat kepimpinan. Dan saya dah berjanji dengan saudara, saya akan terus memberi pandangan, kritikan. Kalau tak betul, kita kata tak betul. Memanglah keadaan sekarang ni, saya dalam keadaan serba salah. Nak dibalun habis-habisan datang daripada UMNO. Tak sepatutnya lah saya mengkritik pimpinan UMNO. Tapi bagi saya mengamalkan kepentingan saya lah kepentingan rakyat. Jadi Norizan Senik, kalau letak Najib pun pasport. Itu saya tak tahu. Yang ini saya tak tahu. Datuk Seri Najib dia bukan orangnya yang tamak kuasa. Dia dah bagi tahu sebab dia nak selesaikan kes dia di mahkamah. Begitu juga dengan Datuk Zahid Hamidi. Sebab itu orang kata macam-macam pada dia. Dia tak ada, mereka berdua ni bukan kemabukan untuk menggapai kuasa. Tak apalah. Sebab itu dulu mereka setuju nak bagi Tan Sri Muhyiddin selepas Dr. Mahathir. Sebab mereka adalah parti yang menang. Walaupun berlaku kesongsangan dalam kepimpinan. Tapi tak menjangkalah apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin itu banyak kerosakan. Kemudian sekarang ni bila mereka memilih Datuk Ismail Sabri, okey, tak ada masalah. Cuma kita mengharapkan agar sesuatu yang baik. Tetapi hari pertama saja, macam saya katakanlah, hari pertama saja dah buat silap dah. Contohnya bila naik kapal terbang pesawat milik kerajaan untuk Perdana Menteri itu, bagi kata Datuk Najib, dia kata itu milik ataupun hendaklah dianggap sebagai pejabat Perdana Menteri. Orang tak boleh sebarangan orang masuk. Itu banyak rahsia dan sebagainya. Tapi dah jadi begitu. Bila nak melihat bencana berlaku di Yan Kedah, berbondong-bondong datang. Dan ini keadaannya membuatkan warga melihat, ini ke kepimpinan yang akan datang ni. Mengizinkan para pembodek, pengampu semua mengelilingi beliau. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita akan bertanya, mampukah Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri meletakkan untung nasib rakyat yang kini terus bergelut dalam situasi yang tidak menentu. Rakyat berada dalam keadaan cukup getir. Makanan semakin berkurangan. Cerita soal bakul makanan dah sayup, saudara. Cuma masih lagi lah putih UMNO, pemuda UMNO, saya lihat ada juga, bukan tak ada. Jangan kita nafikan. Ini pimpinan wanita PAS dan unit amal. Masih lagi, bukan, kita jangan nafikan. Tapi yang lain tak ada. Nak katakan daripada pengumuman mengharapkan, tak ada. Sebab menteri akan mula bertugas pada hari Selasa. Hari Isnin baru angkat sumpah. Jadi retinya sekarang ni hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 4 hari lagi. Kalau dalam makanan, bakul makanan, tak ada lah nak buat macam mana. Sebab kita tak tahu apakah dasar menteri yang ini akan meneruskan. Sebab itu semalam saya katakan, sebagai Perdana Menteri, beliau boleh membuat kenyataan, mengarahkan supaya diteruskan pemberian bakul makanan, peruntukan untuk pemberian makanan. Ini tidak berlaku. Rakyat terus berada dalam tersepit. Saudara, macam mana juga dengan bantuan BKC, bantuan COVID yang dijanjikan oleh Menteri Kewangan yang lalu, dan hari ini dah jadi Menteri Kewangan balik. Dan janjinya bulan Ogos, hari ini dah tanggal 27 Ogos. Awal Ogos kata dapat, tak dapat lagi. Saya dapat kiriman banyak. Semalam tiap-tiap 3-4 orang semua bertanya macam mana BKC bantuan COVID-19 ni. Tak ada. Dan masih sayup-sayup. So sekarang ni saya mengharapkan Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Senator Tengku Zafrul, beliau perlu melangsaikan janjinya. Dan hari ini beliau kembali sebagai menerjui di Kementerian Kewangan. Dan perlu melangsaikan janji, sebab itu janji dulu. Dia tak boleh mengatakan itu kerajaan dulu, kerajaan sekarang ni kita akan buat yang baru. Tak boleh. Sebab itu dilapaskan oleh beliau sewaktu beliau menjadi Menteri Kewangan. Rakyat menanti ni. Jangan pula akhirnya rakyat mengatakan kita ada menteri yang pembohong. Ini saya cakap terus terang. Bagi saya rakyat menanti, sebab rakyat susah. Keadaan sekarang ni rumah nak bayar macam mana? Bank kejar. Kalau orang yang beli rumah, kalau sewa rumah dah, tuan-tuan rumah dah suruh keluar daripada rumah dah. Bil api dah sampai bertepek-tepek. Bil air, makanan, duit diperlukan duit tunai. Sekadar berbekalkan sekampit beras dan sedikit susu dan juga minyak dan sardin tu dah habis dah. Kalaupun ada pun bagaimana dengan rempah ratusnya? Segala cabai, segala cili kering, segala sayur, segala ikan. Macam mana? Takkan nak bagi rakyat terus makan dengan telur hari-hari? Kembung perut. Dan kalau minta maaf lah, kalau buang angin tu bau temelang aje lah. Ini gambaran sebenarnya yang dihadapi oleh rakyat.
Sebab tu saya nampak rakyat makan ubi rebus lah. Tak, kalau ubi rebus nanti banyak pula rakyat kita yang akan dapat penyakit basal. Tahu basal akan rasa bengkak kaki. Ya, saudara Syari Zari, saya rasa Tengku Razali Hamzah pun tak setuju dengan Kabinet Menteri. Saya berhubung dengan Yang Muda Tengku Razali Hamzah. Saya bertanya dengan beliau. Dia kata sekarang ni beliau gayat. Beliau gayat melihat keadaan pembentukan kabinet yang ada hari ini. Kalau Datuk Seri Najib sekarang ni tak jadi macam sekarang, memanglah. Tapi beliau dikecam hebat oleh orang. Saya bersimpati dengan Datuk Seri Najib hari ini. Facebook beliau dikecam hebat. Orang lain punya masalah, dia yang tak menerima padahnya. Betul lah sama-sama datang dari Pahang. Betul lah Datuk Ismail Sabri itu adalah pimpinan pemuda era beliau. Tetapi janganlah kecam Datuk Seri Najib. Kalau orang yang belajar ilmu persilatan tak tamat, jangan pula nak marah pada guru silat. Saya siapa makan Datuk, fikir-fikirkanlah. Saya tak mau bahasa-bahasa begitu saudara Arling, Watling, saya minta maaf lah. Saya tak boleh gunakan bahasa begitu. Teman-teman tengok, ini yang saya tidak mau. Saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sewajarnya. Ya saudara, Pak Long Ma'al kena remote control. Saudara Zafri Bakar, ini mengundang persepsi besar kemungkinan berlaku. Apabila saya melihat saudara Dato' Samsul Nasarah tidak dilantik, saudara. Jadi sekarang ni ini masalah kehidupan rakyat. Bagaimana pula sekarang ni kalaulah betul nak dibuka balik supaya rakyat boleh berniaga untuk dapat menjana ekonomi sebagainya, bagaimana dengan modal? Permasalahan Menteri Ekonomi orang yang sama, Datuk Mustafa Mohamad. Kalau beliau ada memikirkan soal ekonomi rakyat, dulu lagi dah ada fikirkan mana selepas Covid ni kita akan menyediakan dana-dana tertentu untuk memberi modal perniagaan kepada warga kita yang terlibat dalam perniagaan. Ini menjerit Dewan Perniagaan Melayu, 90% adalah calon muflis. Tengku Zafrul juga, saya rasa beliau akan mempertahankan bank. Sayup lah, tapi tak tahulah, mungkin kerana selepas kejatuhan Kerajaan Perikatan Nasional yang lalu dan beliau tidak memegang jawatan menteri, bila tengok dia berjalan dengan anak-anak dia, mungkin waktu itu menimbul kesedaran, mungkin saya tak kata ada kesedaran, maka dia merubahlah fikirannya untuk memikirkan sesuatu untuk rakyat. Dan dalam keadaan begini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tak boleh menyalahkan Menteri Kewangan saja. Dia tak boleh kata ini Menteri Kewangan lah punya selesai, tak boleh, dia kena memikul. Dan ahli jemaah menteri yang ada sekarang ni, saya rasa tidak akan berani bercakap macam mana yang saya katakan. Mereka tidak akan, tak tahulah apa yang berlaku dalam kabinet tu, tapi saya nampak kabinet ini what you say goes lah. Sebab saudara, dalam keadaan sekarang ni, saya cukup khawatir biaya persekolahan anak-anak Menteri Pendidikan yang sama. Sebab itu saya katakan, hari ini Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri mengumumkan warna-warni keluarga 69. Sebab jumlah kabinetnya pun 69 orang. Kebetulan lah. Dan saya nampak dari segi agihan kursinya, beliau masih lagi meletakkan ahli-ahli kabinet daripada parti PBBM. UMNO 11 orang menteri, tetapi PBBM 10 orang. Betul lah, dulu kerajaannya pimpinan PBM bersama dengan Bersatu dan PAS. Hari ini, kerajaan hari ini, pimpinan UMNO bersama dengan PBM dan PAS. Sebab saya nampak, 11 orang UMNO dan PBM 10 orang. Menteri yang hilang keyakinan daripada rakyat Perak pun dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan. Saya tak tahulah nanti menari sakan lah budak-budak anak-anak muda nanti. Jadi saya nampak ada betul-betul marah. Kiriman saya dapat, mereka marah dan kecewa. Dan mereka mahu kalau boleh, ada yang mengharapkan supaya 7 September nanti akan berlaku ujian keabsahan ni, Datuk Ismail Sabri ditumbangkan. Saya kata kalau ini berlaku tak boleh lah. Takkan berapa lama lagi kita nak letak rakyat dalam rencam kehidupan politik yang susah. Yang terbaiknya sekarang ni, kalau suka sangat, serah balik pada Agong lah. Kalau beliau tak dapat jadi Agong Pentah Mageran, itu pandangan saya. Ataupun adakan pilihan raya umum lah, serahkan balik kuasa pada rakyat. Sebab saya nampak dengan pengumuman barisan-barisan kabinet ni berat saudara. Sebab dulu saya dah bagi tahu bahawa UMNO adalah parti yang tewas.
Sebab itu beliau kalau jadi Perdana Menteri pun tak boleh nak merencanakan mengikut acuannya. Dan sepatutnya warga UMNO sekarang ni kena sedar. Dan mereka-mereka yang menjadi dalang, yang menjadi parasit dalam UMNO itu masih berada dalam kabinet. Cuma saya mengharapkan teman-teman, kalaulah kita rasa tak setuju dengan orang ni, tak payah sebut nama dia dah akan datang. Kita address satu benda, dua, tiga perkara. Sebab saya tengok Perdana Menteri kata beliau dan kabinet, ahli kabinetnya committed untuk memastikan negara berjaya dan akan menjalin kerjasama rentas parti dalam memacu pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saya tak nampak. Saya tak nampak cahaya itu. Segala-galanya suram. Jadi walaupun beliau memperakui bahawa kabinetnya akan bekerja dengan lebih keras lagi, tapi yang ada tu, yang sedia ada itu, saya tak tahulah kalau kita tengok saudara. Contoh saya bagi tahu. Pertama sekali adalah Menteri Kanan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Orang yang sama, Azmin Ali. Apakah akan meneruskan visinya melawat ke negara-negara luar untuk mencari pelabur? Apakah pelabur-pelabur ada keyakinan pada kita? Saya takut nanti kilang-kilang masih dibuka dalam isu COVID ini. Maka dulu yang Muhammad Datuk Ismail Sabri kata, saya buka pintu depan, mereka buka pintu belakang. Apakah akan mengulangi keadaan yang sama? Bila Azmin Ali masih lagi berada di jawatan tersebut dan sebagai Menteri Kanan pertama saudara. Dan ini saya rasa usaha untuk beliau menggamit kerjasama dengan Parti Keadilan, saya rasa jauh panggang dari api. Saya berkeyakinan pimpinan PKR kali ini mungkin dia tarik handbrake balik lah. Sebab bila melihat Azmin Ali ada di situ. Sebab Azmin Ali dilihat sebagai pengkhianat kepada Parti Keadilan, yang memulakan langkah Sheraton, yang menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan. I don't think, saya tidak yakin pimpinan Pakatan Harapan akan mau bekerjasama sebab pelantikan Azmin Ali sebagai Menteri Kanan yang satu saudara, macam timbalan Perdana Menteri lah. Jawatan dia seperti sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan ini mengundang masalah. Saya rasa ini juga, saya cuba juga tengok hari ini bursa saham Kuala Lumpur. Ingatkan mencanak lah sebab dah datuk barisan kabinet. Stalemate. Kemudian Menteri Pertahanannya lantik Datuk Seri Syamuddin. Banyak saya dapat kiriman. Okeylah, mungkin dia ada pengalaman dulu sebagai Menteri Pertahanan, tapi tak tahulah. Saya harap jangan tidak lagi, supaya beliau tidak mengulangi permasalahan macam pembelian helikopter yang menjadi permasalahan, yang menjadi ucapan orang macam-macam orang kata, menimbulkan pelbagai persepsi. Saya harap Datuk Seri Syamuddin belajarlah lebih kesilapan yang lalu. Okeylah, kita berlapang dada. Nak buat macam mana? Dia datang daripada warga UMNO. Saudara. Kemudian kita lihat Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Saya khawatirlah apakah akan berulang lagi sejarah zaman itu, rakyat terus terhimpit dengan dalam kemiskinan. Soal Menteri Kerja Raya, okeylah Datuk Seri Haji Fadilah Yusof. Sepatutnya apa yang dicuba dilakukan oleh Datuk Seri Najib, membana ini Pen Borneo di Sabah dan Sarawak, rentas dua-dua negeri itu, dapat terlaksana. Saya tidak nampak ada dapat terlaksana. Dan kewangan pun tak ada juga. Semoga tidak ada lagi lah runding terus. Kita mengharapkan menteri yang ada kali ini tidak mengulangi tindakan memberi kontrak. Tapi cuma ada kawan-kawan bertanya dengan saya. Dia kata kalau gini kadang macam mana kontrak ni ada runding terus. Saya kata kontrak mana nak ada? Kerajaan mana ada duit sekarang ni, asyik berhutang. Jadi sayuplah kita. Kemudian Menteri Kanan Pendidikan. Saya juga terkejut apabila Radhi Didin masih dilantik sebagai Menteri Pendidikan. Dia dengan dasar-dasar yang ternyata dasar yang salah. Musim COVID juga nak buka sekolah supaya budak-budak pergi sekolah, anak-anak sekolah dalam keadaan sekarang ni. Bagaimana janji memberi komputer pada anak-anak di luar kawasan di luar bandar. Mereka belajar dari rumah. Sampai sekarang tak tuntas lagi. 150,000 unit. Dah sampai ke belum? Saya tak tahulah apakah Datuk Ismail Sabri mau mereka ini melaksanakan apa yang dijanjikan. Sebab itu mereka ini dilantik ke jawatan sebagai menteri di portfolio yang sama. Sebab itu dia kata tempoh 3 bulan. Saya kata dalam keadaan ini memberi keadaan yang lebih teruk lagi sebenarnya. Ini bukan sebab perlantikan sebagai ahli anggota kabinet ini bukan boleh cuba-cuba. Bukan boleh okey kita cubalah dalam masa 100 hari. Kalau tak sesuai nanti kita ubah. Sampai bila? Dan kena ingat kita akan menghadapi suasana musim pilihan raya dalam tempoh 20 bulan lagi. Kalau gagal kerajaan ini, saya khawatir dengan UMNO sekali ruyup. Dan dalam pembentukan kabinet hari ini, orang yang paling seronok adalah warga Parti Keadilan. Saya cakap terus terang,
Sebab mereka kata this is a bonus for us. Sebab dengan pelantikan orang macam Radhi Jidin, yang dia lebih kurang macam Mazli Malik dululah, Menteri Kasut Hitam. Radhi Jidin ni pula dia suruh budak-budak sekolah dalam keadaan pandemik masih menyerang. Kemudian Menteri Jabatan Perdana Menteri Ekonomi masih lagi dipegang oleh Datuk Mustafa Mohamed, yang dulu selama setahun lebih tak bergerak ekonomi. Apakah beliau mampu untuk menggerakkan balik? Saya tak tahu. Jadi sebab saya kata pelantikan ini, apakah yang Muhammad Perdana Menteri mahu mereka melaksanakan segala janji dan usaha yang mungkin terbengkalai? Mungkin. Tapi saya kata tak boleh. Dia mesti penyapu baru, mesti dapat orang baru, supaya segala sampah sarap ini dapat segera disapu. Dan saya berkeyakinan bahawa Datuk Ismail Sabri tidak mahu mengamalkan sikap bahawa saya ada lampu Aladin ataupun punya tongkat sakti boleh melunaskan segala masalah secara serta-merta. Ini keadaan. Dan yang paling saya terperanjat apabila dilantik sebagai timbalan kepada Datuk Mustafa Mohamed adalah Yang Muhammad Edin Shazli. Edin Shazli Syed, satu timbalan menteri yang lelap waktu menghadiri satu majlis upacara rasmi. Orang berucap pumpang-pumpang, dia boleh tidur berdengkur. Kemudian bila pengacara kita sekarang ini dijemput Yang Muhammad saudara Edin Shazli sebagai timbalan menteri memberi ucapan, dia sampai orang kejutkan dia. Seorang timbalan menteri tidur di tengah majlis. Ini jadi timbalan menteri yang nak jaga ekonomi. Saya tak tahu dalam keadaan begini tidurlah ekonomi kita nanti ke laut berada. Dengan tokpanya begitu. Ini masalah. Kerana Menteri Jabatan Perdana Menteri dengan tugas-tugas khas, okeylah, tak ada masalah lah, dia tugas-tugas khas. Lepas tu Menteri Jabatan Menteri hal undang-undang, ini saya setuju, tak ada masalah. Kerana Datuk Dr. Haji Wan Junaidi ni memang beliau dulu bekas timbalan speaker, latar belakang dia pun sebagai pengamal undang-undang, okeylah tu, tak ada masalah. Dan kita mengharapkan agar sebagai menteri undang-undang, dia akan melaksanakan separation of power, tidak akan mencampuri urusan mahkamah, tidak akan meminta supaya hakim-hakim dan sebagainya diatur-atur sebagainya. Saya mengharapkan kalau Dr. Wan Junaidi ni, saya ada keyakinan, okeylah, saya bagi kredit lah, jangan kata tak ada kredit saudara. Dr. Wan Junaidi bahagian menteri undang-undang, daripada yang lalu tu saya rasa dia takkanlah melanggar titah tuanku dan sebagainya saudara. Jadi kemudian Menteri Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, yang ini saya runsing sedikit. Sebab semua bagi pada warga PAS. Menterinya sahabat saya Tuan Idris Ahmad, mantan ahli parlimen ahli parlimen di Allah nama tempat tu. Kemudian dia kalah, dia dapat jadi senator. Senator dia jadi menteri. Cuma saya ingat zaman Tun Razak dulu, waktu kita buat coalition Barisan Nasional, Tun Razak tak lantik daripada PAS untuk jadi Menteri Agama. Ini dua-dua bagi. Tak tahulah apa tujuan Datuk Ismail Sabri ni melantik seolah-olah daripada UMNO ni tak ada kelaikan agama. Ini masalah juga ni saudara. Sebab ini agama ni cukup sensitif. Kerana dua-dua daripada PAS. Ini pulanglah, tapi okey, Saudara Idris beliau jadi ahli parlimen, kalah, kemudian jadi senator. Okey, latar belakang dia latar belakang agama. Cuma yang saya khawatirkan tak ada warga UMNO di kementerian itu. Kalau jadi bermasalah juga nantilah, sebab di bawah Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Bahagian Agama untuk Agama ni, dia jaga juga tabung haji dan sebagainya. Dunia korporat kena disantuni juga. Kemudian Menteri Jabatan Menteri Hawas Sabah Sarawak tak ada masalah bagi saya, pengangkutan tak ada masalah. Alam sekitar Tuan Ibrahim okeylah, menteri yang sama. Tapi Tuan Ibrahim kena tengok balik dari Yan tu, kenapa punca boleh berlaku pencemaran alam sekitar itu, maka akibatnya dia kemudian ini masalah saya tengok Menteri Wilayah Persekutuan. Saya Menteri Wilayah Persekutuan daripada Tan Sri Anwar Musa bagi pada Syedan Kasim. Allahu a'lam bisawab apa kerangka yang akan dibawa ke majlis. Sedangkan Kuala Lumpur ini Wilayah Persekutuan adalah nadi pada ekonomi negara kita, penyumbang kepada KDNK negara yang besar, iaitu Wilayah Persekutuan dan Selangor, Lembah Kelang ini. Tapi lantik seorang menteri yang begini, saya tak tahulah saya ini, tapi saya put a big question mark. Kemudian ini Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat,
Jadi saya harapkan Rina Harun jangan lagi lah jadi model terkemuka satu dunia. Jangan memikirkan soal, kerana di Santoni sekarang ni dalam keadaan pandemik ini, keluarga yang bertambah miskin, berlaku perbalahan keluarga, isteri-isteri yang terinaya, macam saya katakan dulu, ramai wanita yang mengandung, yang tidak mendapat suntikan vaksin, tidak bagi keutamaan. Jadi bagaimana nasib wanita ini? Jadi kalau nak letak bagi pada Rina Harun ni dengan modelnya, tak tahulah saya. Big question mark. Sebab itu macam seolah tak ada masalah, tak ada perubahan kabinet yang ada ni. Kemudian Menteri Pengajian Tinggi bagi balik pada Dr. Norani. Ketua wanita saya mestilah mempertahankan beliau, tetapi saya yakin gayat. Sebab tentang kehidupan anak-anak kita yang berada di Menara Gading ni. Kemudian Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Saya harap benda ni Datuk Seri Taqiyuddin dapat menangani apa yang berlaku di Kelantan lah sekarang ni, masalah air yang paling besar. Semoga beliau membuat perubahan lah, sebab beliau adalah ahli parlimen Kota Baru. Tapi dalam tempoh setahun ni, boleh ke dibawa pembangunan menyelesaikan masalah air yang melanda seluruh negeri Kelantan, yang jadi air biasa daripada pipe itu datang dari warna teh tarik. Saya tak tahu. Kemudian Menteri Dalam Negeri kekal pada Hamzah Zainuddin. Saya amat mengharapkan bahawa Datuk Ismail Sabri kena serius dalam hal ini, supaya jangan jadikan ROS itu sebagai tempat untuk melampiaskan kemarahan sesiapa. Dia mesti diberikan kebebasan pada ROS, jangan pula nak menekan UMNO. Parti-parti lain boleh ditangguhkan pemilihannya, kenapa UMNO mesti dipaksa sekarang? Jadi saya haraplah kalau jangan sampai UMNO ini terkubur di saat era Perdana Menterinya datang daripada naib Presiden UMNO. Saya melihat benda-benda ini ada sedikit kegusaran, kekhawatiran. Tapi tak apalah, biarlah itu kementerian beliau. Tapi bila saya tengok Menteri Kesihatan dilantik Khadijah Jamaluddin, selama ini menangani ini masalah nak tangan COVID-19 ni, saudara. All this while Khadijah Jamaluddin jaga Menteri Sains yang pembelian vaksin. Okey, sekarang ni dia jaga Menteri Kesihatan, dan kementerian itu bertukar dengan Adham Baba, orang yang sama. Apakah dapat kita menyelesaikan masalah COVID? Ini masalah besar ni. Sebab matlamat impian kerajaan pimpinan Yang Mohd Datuk Seri Ismail Sabri adalah untuk menangani masalah kesihatan COVID. Kita nak memerangi COVID-19 ni. Tapi orang yang sama juga. Apakah akan ada langkah-langkah yang sama? Akhirnya rakyat susah, saudara. Menteri Luar Datuk Seri Mahathir Khalid dari UMNO, naib Presiden UMNO. Saya pun tak banyak cakap lah. Cuma saya haraplah supaya tidak ada lagi pemberian-pemberian politik. Tidak mahu kementerian itu jadikan agensi untuk melantik, memberi habuan-habuan. Duit kerajaan bertambah kurang sekarang ni. Jangan dibazirkan duit negara. Dan bila saya lihat pelantikan Menteri Luar Datuk Syafuddin Abdullah, lantik Datuk Syafuddin Abdullah, dulu dia dah jadi zaman kerajaan Dr. Mahathir dulu, Pakatan Harapan, dia Menteri Luar. Dasar apa yang dia nak bawa? Dasar luar. Sebab kalau dasar luar ni tidak terlaksana, tidak dapat dijelaskan pada pelabur-pelabur, dia orang tak datang. Kita nak mengharapkan kehadiran pelabur. What is our foreign policy? Dasar luar. Sedangkan beliau menjaga kementerian komunikasi pun, saya beranggapan gagal. Tapi dah pergi kementerian luar. Tak tahulah bagaimana ni masalah kementerian luar negeri ni. Kemudian Menteri Perdagangan dalam negeri dan haiwan pengguna, orang yang sama, Alexandra Natalinggi. Timbalannya pun orang yang sama, tak ada orang lain, saling kulit aja. Cuma macam tadi katalah, bawa lori yang sama, pemandunya orang lain, lori-lori yang sama, dok angkut lagi lah. Sebab Alexandra Natalinggi ni masalah tentang barang-barang makanan. Dah cek ke pasar-pasar, harga barang macam mana, peningkatan harga barang, kawalannya macam mana, apakah kita mempunyai simpanan stok makanan yang secukupnya. Ini berada dalam kementerian beliau dan dibantu oleh Rasul Wahid, orang yang sama. Jawabnya 2-3 minggu lagi saya menjerit lagi lah masalah yang sama. Sebab bukan menteri yang lain, menteri yang sama juga. Menteri Komunikasi okeylah bagi pada Tan Sri Anwar Musa, dia memang suka bercakap, biarlah dia bercakap macam-macam, tapi ketimbalannya sama. Kemudian Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan Rizal Marikan, okeylah,
daripada sukan dia pergi ke kerajaan tempatan. Tak tahulah apa dasar nak bawa. Dan Menteri Sains dan Teknologi pindah bagi pada Adam Baba macam saya kata tadi. Oh, yang sama. Kiri kanan. Jadi keadaan pembentukan kabinet hari ni, pusing ke kiri senak perut, pusing ke kanan sakit buntut. Inilah masalah yang saya nampak. Kemudian Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar, okeylah, dulu pun dia pegang. Saya mengharapkan ada sesuatu yang dibawa untuk membangunkan usahawan-usahawan kita yang akan muflis ni 90% ni. Tan Sri Nur kena usahakan. This is your portfolio yang paling penting. Kemudian mesti peradangan dan komoditi. Tak tahu apa mak lampir nak bawa. Jangan nanti akhirnya ladang-ladang apa semua tu. Saya tak tahulah mak lampir ni. Menteri Pelacungan dan Kesenian. Ni keberadaannya Datuk Haji Nancy Sukri. Okey, orang yang sama juga. Cuma timbalan menterinya Datuk Seri Dr. Santara. Orang yang duduk di New Zealand. Orang sibuk-sibuk di sini. Covid berbulan-bulan, dia kat sana. Jadi dengan alasan nak memajukan pelancongan, nak menarik pelancong daripada New Zealand agaknya. Nah, ini keadaan yang saya lihat, pelantikan yang yang dipertikaikan. Sebab itu saya tak marah kalau rakyat merasa kecewa. Menteri Perdana Negara yang sama Kak Limah. Dan cuma timbalan menterinya je, budak becok tu daripada Armada. Dan ini memberikan bagi warga pemuda UMNO amat kecewa. Apabila ini Ketua Pemuda UMNO tak ada apa-apa, Ketua Puteri UMNO tak ada apa-apa. Ini naib Ketua Pemuda UMNO tak ada apa-apa. Tapi Ketua Pemuda Armada diletakkan sebagai timbalan menteri lagi, dikekalkan. Dan akhir sekali Menteri Belia dan Sukan Azmu berjogetlah, diorang sayang, berzapinlah nanti. Itu keadaan. Saya melihat bahawa pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, saya tidak menyanggah kalau ada orang mengatakan bahawa kabinet saling kulit. Dan amat mengecewakan apabila jumlah anggota kabinet itu begitulah seperti yang dulu. Dulu 70, sekarang 69. Cuma berubahnya adalah mengundang suasana keluarga 69. Kita tunggu besok untuk saya mengulas lebih lanjut lagi. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.